Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Karim. Yang dimuliakan barisan jawatan kuasa masjid, para ustaz, ustazah, tuan haji, tuan hajah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita khususnya di negeri Johor ini untuk meneruskan solat berjemaah di rumah Allah dan meneruskan juga majlis ilmu antara maghrib hingga isyak. Semoga kita mendapat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kurniakan kebaikan yang besar, kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Marilah sama-sama kita ucapkan syukur dengan berdoa. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung tazkirah kita pada minggu-minggu yang lepas. Tajuk yang kita bawa sebelum ini tentang bagaimana untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, berdirinya kaki kita melangkah ke mana untuk solat. Solat menunaikan fardu 5 waktu sehari semalam, dan ada kelebihan-kelebihan yang telah kita bincangkan. Yang pertama, yang kedua, kita bincang sebagai motivasi kepada kita siapakah penghuni syurga itu dan bagaimanakah keadaan penghuni syurga yang kita bincang 2 minggu yang lepas. Semoga satu motivasi yang besar dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi satu jalan menuju ke syurga dalam surah Al-Mujadilah, Mujadilah ayat yang ke-11. Allah bercerita dalam majlis ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis
tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shu'izu fa inshuzu yarfa'illahu الذين آمنوا منكم والذين آتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk mendidik. Mendidik siapa? Mendidik hamba-hambanya yang beriman, seraya memerintahkan kepada mereka agar sebahagian dari mereka bersikap baik, bersikap sopan, bertoleransi kepada sebahagian yang lain dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis pertemuan. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal ayat yang saya baca tadi, yaitu ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapan-lapanlah dalam majlis. Menurut qiraat yang lain ada yang membacanya al-majlis, majlis, tempat berkumpul, yakni dalam bentuk tunggal, bukannya jamak. Maka lapangkanlah, macam contohnya dalam majlis ilmu ataupun tempat berkumpul orang yang begitu ramai sekali, jadi sudah penuh orang, jadi ada ruang dan ada seorang sahabat yang masuk dalam majlis tersebut, maka ada ruang tersebut, maka boleh kita lapangkan untuknya. Dan sesungguhnya Allah Maha lebih mengetahui, Allah Maha pemurah, Allah memberi darjat kepada dirinya. Demikian itu kerana pembalasan disesuaikan dengan jelas jenis amal perbuatannya, perbuatan yang baik, perbuatan sopan tadi, dengan caranya, dengan tunjuknya, alhamdulillah menyenangkan fulan bin fulan tersebut. Kita hari ini alhamdulillah lah lapang, sejadah kita letak pun berjarak 1 meter atas faktor-faktor keselamatan. Alhamdulillah. Jadi bagi yang sebelum ini tu, khususnya pada solat Jumaat, ada kelapangan, safnya masih boleh dimasuki, maka kita lapangkan untuk mereka yang boleh dimasuki, insya-Allah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid kerana Allah Subhanahu wa taala, man bana lillah masjid banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkannya, baginya sebuah rumah di syurga. Ini perkara yang kedua.
Perkara yang pertama tadi, kita lapangkan sesuatu dalam majlis. Begitu juga kita melapangkan dalam sesuatu perkara, khususnya mendirikan, membangunkan sebuah masjid. Sebab itulah tempat kita hari ini, sesiapa yang sahaja nak mendirikan masjid, dapat kelulusan majlis agama dan dapat surat khusus, maka dikeluarkan untuk mohon infak kepada sesiapa sahaja. Alhamdulillah, di kalangan orang-orang yang beriman hari ini senang hati untuk menginfakkan. Kerana apa dia? Untuk dirinya sendiri di akhirat nanti, mengharap pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama si hamba menolong saudaranya. Perkara yang ketiga yang dibincangkan di sini dalam ayat ini, iaitu melapangkan, memudahkan seseorang itu dalam kesulitan. Kesulitan yang macam mana? Contohnya kekurangan perbelanjaan keuangan kerana COVID-19 diberhentikan bekerja. Kita kumpul di kalangan kumpulan-kumpulan jawatankuasa masjid, mencari ataupun orang yang hadir memohon pertolongan dengan syarat yang sah, maka kita berlapang dada untuk memberi pertolongan, sama ada pertolongan tersebut dalam bentuk keuangan ataupun pertolongan itu berbentuk barangan. Begitu juga kepada NGO yang membantu masyarakat kita hari ini dalam keadaan kesusahan, perbelanjaan dan sewaktu dengannya, nak bayar bil api ke, bil elektrik ke, maka kita disyariatkan untuk menolong lillahi ta'ala, bukan menolong ada makna itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak hadis lain yang serupa. Kerana itulah maka disebutkan oleh firman-Nya, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, nescaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Qatadah menyatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan dengan majlis zikir. Begitu juga dalam majlis zikir, muslimin dan muslimat, sambil kita duduk juga kita berzikir, supaya timbangan kita di akhirat nanti lebih berat, supaya amalan-amalan yang kita lakukan pada hari ini, antara zikir-zikir yang memberatkan timbangan kita adalah seperti subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nampaknya mudah, tetapi agak sukar nak dilaksanakan dengan sebutan, dengan perkataan, dengan ucapan. Adakah hari ini kita telah menyatakan zikir tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sekiranya kita dah melakukannya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lakukan setiap hari, tak kira lah waktunya, kita pilihlah sendiri, sebab masa tersebut ditentukan oleh para jemaah sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga zikir-zikir yang lain. La ilaha illallah. Sebut ya jelas, biar Allah Subhanahu wa taala tahu sebutan kita itu ada sebutan orang yang
berilmu. Bukannya sebut la ilaha illallah. Tak jelas. Sebab perkataan Allah itu disebut dengan dua harakat. Allah tak jadi. Yang lebih jelasnya ialah Allah. Sama juga bila kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis dah. Dapat makan sahaja. Astagfirullahalazim. Muslimin dan muslimat dimati Allah SWT, antara zikir lain yang kita boleh sebut sebagai mana para jemaah belajar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan kelebihan melalui pelbagai jenis, melalui ilmu, melalui kaedah, dan kita juga harus menjaga adab-adabnya. Oleh itu kata Nabi, irta'u, singgahlah sebentar, nikmatilah dalam apa? Dalam majlis ilmu, duyufur rahmah. Allah akan kurniakan apabila seseorang itu berada di dalam rumah Allah dengan rahmatnya. Antara kebaikan secara semula jadi, secara fizikal yang kita boleh perolehi, antaranya ialah kita merasai ketenangan ataupun rasa serabut. Duduk rumah Allah ni rasa gelisah, takkan rasa tenang kan, hilang kita fikir perkara-perkara yang di luar. Cuma yang datang pula bila nak angkat takbir. Nak angkat takbir datanglah, syaitan pun datang. Duit engkau Pak Haji kau letak kat sini, Haji kau simpan buku tu kat situ, Haji engkau ni tinggal cangkul tadi, nanti orang ambil tahu. Haji kereta engkau kat luar tu belum kunci lagi. Macam-macam bisikan, bisikan apabila datang. Tapi bila kita berada dalam keadaan majlis ilmu ini, kita mendengar, kita mentelaah, kita berfikir, kita fikir apa yang kebaikan. Kebaikan hari ini, kebaikan yang akan datang berlaku pada kita. Yang lepas, sekiranya kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, sama-sama kita perbanyakkan apa dia? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil-sambil duduk bolehlah para jemaah beristighfar, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebab apa? Kita ni orang awam, kita bukan orang zaman sahabat, kita bukan ulama, kita ni orang awam. Jadi Allah tahu hati nurani kita. Jangan takut, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, awak duduk ni dalam majlis apa? Taman syurga Allah. Taman syurga yang kita duduk ini adalah hendaklah lidahmu sentiasa basah dengan zikrullah. Kata junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazallu lisanuka ratban min zikrillah. Banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya
kita bertaubat secara taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasuha, insya-Allah Allah sentiasa dekat dengan kita. Cuma fulan bin fulan rasa masih jauh dengan Allah. Allah sebenarnya dekat dengan kita. Kalau kita datang dekat dengan Allah, lagi dekat Allah datang dekat kita. Sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya. Sebab itulah dalam kita duduk-duduk juga kita banyakkan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilma. Minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Macam-macam doa kita boleh minta dengan Allah. Namun kita pastikan syarat berdoa itu, yang pertama puji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, kita mohon dengan Allah apa hajat kita, apa permintaan kita, insya-Allah Allah akan dan pasti tunaikan, sama ada cepat ataupun lambat, ataupun kita dah meninggal dunia. Allah dengar apa yang kita perkatakan. Wallahu a'lam bissawab. Kerana kita hidup ini adalah doa daripada para nabi. Kita menjadi di kalangan orang yang beriman. Nabi yang banyak berdoa kepada Allah, dan dalam Al-Quran antaranya ialah Nabi Ibrahim. Tengok keturunan Nabi Ibrahim, keturunan yang baik-baik, termasuklah kita hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Jadi dalam majlis ilmu juga antara perkara kebaikannya ialah malaikat payungi ataupun lindungi mereka yang hadir ke dalam majlis ilmu. Yakin dan percayalah. Yang ini yang kita kena pegang betul-betul. Allahu akbar. Man salaka tami kan yaltamisu fihi ilma. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, sambil kita berjalan tak sempat untuk singgah destinasi yang sepatutnya, ada majlis ilmu, maka masuklah sekejap. Pasanglah telinga, tenangkan hati, dengar. Walaupun perkara yang disampaikan itu adalah sedikit, namun itu memberi penuh makna kepada kita, memberi peluang, pelita hidup. Contoh bab solat. Kebetulan ustaz itu bercerita tentang solat. Angkat takbir, angkat sebut betul-betul, sebut dengan jelas, biar ucapan itu didengar di telinga. Apabila kita menjadi makmum, sekedar mendengar telinga, Allahu akbar, sebut dengan jelas. Bukan kata tuan guru. Contoh, kita singgah satu tempat, kita pun berfikir, dah lama aku duduk sebut perkataan ni. Biasanya kata orang nakal-nakal sikit, apa dia, majlis di kedai kopi selalu minta kopi tu ya, jadi Allah macam-macam. Jadi ini kita kena belajar, belajar cara yang baik. Tanpa ilmu, ibadah
kita seseorang atau fulan bin fulan, para jemaah tak dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung. Jadi barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, kebetulan berlaku juga pada kita, maka sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tengok sahabat-sahabat, sekali lagi saya baca khususnya untuk diri saya lah, dan juga ingat memperingati kepada para jemaah tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma salli ala Muhammad. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah memudahkan, Allah mempermudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga. Jadi ini satu peluang besar kepada para jemaah sekalian. Peluang apa? Peluang untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi peluang-peluang yang lain, tapi peluang ini peluang yang boleh dikatakan sukar untuk ditempuhi oleh fulan bin fulan. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah kurniakan kepada seluruh anggota kita untuk datang ke rumah Allah dan tunggu sekejap maghrib hingga isya. Maka peluang ini Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Untuk itu para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia perlu kepada adab-adabnya. Kita juga ada adab dalam masjid, dalam majlis. Antaranya ialah seperti biasalah, innamal a'malu binniyat. Niat menghadiri majlis ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita datang condemn orang tu, condemn orang ini, pelekeh orang tu, pelekeh orang ini. Jangan. Kita tak dapat redha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita dah berada dalam majlis ilmu. Wah, tak sedap lah ustaz tu ngajar. Apa dah, biarlah tak sedap pun, sebab memang tak boleh dimakan. Betul tak dia? Mana bu sedap dengar suara aja, dengan nasihat, dengar perkataan yang kena belasah, macam-macam lah. Mana kita bukan boleh makan, tetapi hakikatnya nafsu seseorang itu nak berkata-kata. Dah tak faham aku, ustaz tu ngajar apa benda dia cakap tak tahu. Yang ini selalu kita dengar para jemaah yang dimati Allah SWT. Yang ini kita kena betulkan kata para ulama. Semoga apa dia, hati kita ini bersih. Kita datang dengan tenang ke rumah Allah Subhanahu wa taala sebagai tunai fardu kifayah, bermanfaat kepada diri kita sendiri, kepada ahli keluarga kita, kepada masyarakat kita, malah negara kita khususnya. Sebab hari ini ramai orang yang berubah niat. Dia dengar majlis ilmu, tapi bukan di masjid, tapi dalam mana? Dalam YouTube, dalam YouTuber. Tapi salah faham. Antaranya ialah lepas macam-macam dia pertikaikan. Syariatnya sudah berubah.
Sebab apa? Tak tahu dan tak faham, tak tanya. Wallahu a'lam bissawab. Gitu juga niat yang berubah oleh apa dia ayah peng tak? Kerajaan langit, sehingga banyak agama-agama yang lain pun ikut caranya kerana niat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita teruskan perkara yang kedua, adabnya ialah niat beriktikaf. Dan niat belum? Saya yakin, saya percaya semuanya dah niat. Alhamdulillah. Ingat, sentiasa masuk aja kaki kanan di rumah Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa. Selepas itu terus berniat iktikaf. Sempat masuk solat sunat iktikaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, dalam adab ini juga tanda kita redha. Kita redha dan usaha nak menjadi orang yang baik dan orang yang lebih baik selepas ini. Contoh paling mudah iaitu bab solat. Hukum qauli, takbirnya, al-fatihahnya, tahiyatnya, selawat ke atas nabinya, lepas itu salamnya. Contoh kita ambil satu, selawat ke atas nabi dalam tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Banyak selawat sampai terlupa. Ada yang ucap wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadu tak betul. Yang betul Muhammadar Rasulullah. Balik semak dalam tahiyat. Kadang-kadang kita pun terlepas, tak perasan. Jadi bila kita di belajar, aku kadang-kadang tersebut Muhammadu. Yang sebetulnya ialah Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Begitu juga dalam beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang tepat. Yang tepatnya dua harakat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekadar itu sahaja para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi kalau kita nak bincangkan tentang dalam majlis ilmu ini, insya-Allah kita sambung pada kemudian hari. Saya mohon maaf baju rambut sampai ujung kaki sekiranya kataan saya tersalah. Astaghfirullahalazim wa na'udzubillah min dzalik. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.